ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa latan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, okay. So untuk kelas hari ni kita nak continue seperti mana yang saya bagi tahu pada minggu lepas. Minggu ni kita nak masuk kita punya editing. Betul? Betul. Alright, kita masuk editing Alright, okay. So software yang kita akan gunakan adalah Adobe Lightroom. Okay. Tadi saya dah upload satu gambar dekat punya Google Classroom. Minta download, kita akan pakai gambar tu sebagai kita punya sampel. Alright. Oh, okay. Syafinas. Line dia slow kot, Syafinas. Ada? Ada, Syafinas. Halo. Apa dia? Edit lah maksudnya. Kita buat sama-sama lah. Macam mana boleh hang? Memang Allah, macam mana ni? Memang tak boleh buka langsung ke apa? Adobe Lightroom. Oh ya. AutoCAD memang, sebab AutoCAD dia pakai grafik banyak sikit kan. Sabrina okey? Okey, Finas okey? Dia ada mesej ni Finas ni. Oh, dah keluar. Saya rasa Finas line dia tak berapa bagus kot, sebab dia in out kan. Alright, okay, tak apa. Aina tak boleh buka langsung ya, Aina? Okay, tak apa. Try cuba. Okay, sementara tu tak apa. Yang mana boleh continue je. Alright, boleh tengok kat screen? Ada nampak tak? Ada Right. Ada nampak kat skrin Kalau yang ni nampak tak? Oh, tak nampak saya punya tu Kejap, lagi sekali saya share lagi sekali. Screen share. Okay, so nampak? Nampak apa? Lightroom Okay, right. Okay,
So hari ni kita nak buat tutorial. Setelah kita menangkap gambar, kita nak masuk dalam software editing kita lah. So ada pelbagai software editing yang orang kata apa, selalu orang guna untuk edit gambar. Alright, okay. So normal common adalah Photoshop. Lepas tu kita ada Picasa. Lepas tu kita ada Pixel. Okay, lepas tu kita ada Adobe Lightroom. Kalau dulu dekat Apple punya sistem, kita ada Aperture. Okay, so there was a lot of software yang kita boleh pakai, tapi the most favourite adalah Lightroom. Okay, dan Photoshop. Photoshop pun memang boleh edit gambar, tapi Photoshop more on kepada photo manipulation. Manakala untuk enhance gambar ataupun edit gambar secara realistik ataupun serius lah adalah menggunakan Lightroom lah. Okay, so sebelum kita continue, ada tak yang sebelum-sebelum ni pernah menggunakan Lightroom? Ada pengalaman menggunakan Lightroom? Ada? Tak ada. Apa dia? Oh, kat tak phone lah. Okay, right. Okay, so kalau tengok kan dekat phone punya Lightroom dengan yang desktop punya Lightroom ni, dia tak jauh beza, sama je. Cuma there was a bit few function yang memang takkan ada dekat phone, tapi hanya ada dekat kita punya desktop punya version sajalah. Alright, okay. So kita akan tengok dia punya interface saja dahulu. Alright, okay. Once kita buka kita punya Lightroom, you guys akan dapat this kind of punya interface lah, a very black. Okay, and then sebelah kiri kita ada icon, tengah-tengah kita ada larger screen, and sebelah kanan ni pun kita ada kita punya setting untuk kita edit. Okay, so yang dekat atas tu kita ada dia punya few icon: library, develop, map, book, slideshow, print and web. Okay, setiap satu ni dia ada functionality dan dia punya orang kata apa, main reason dia masing-masing lah kenapa dia setkan seperti begitu punya style. Alright, okay. So kalau kita tengok the first one, kita ada library. Library adalah library di mana untuk tempat kita nak cari gambar kita. Once kita dah import gambar kita kat library, baru kita pergi develop. Okay, once kita pergi develop, baru kita pergi map, kita tengok kat maps. Lepas tu ikutlah the next, kita nak buat dia jadi buku untuk kita print boleh, kita nak convert dia jadi slideshow pun boleh, kita nak print out boleh, ataupun kita nak convert terus daripada web pun boleh. So memang dah siap ada dekat sini lah all this main button yang supposedly memang orang guna untuk edit. Tapi kita takkan cover up this thing semua. Kita akan tengok hanya library dengan develop saja, sebab the main focus kita adalah macam mana kita nak develop ataupun macam mana kita nak cuci gambar kita. Kalau dulu orang tangkap gambar gunakan filem, foto filem, so orang akan edit masuk dalam apa, kita panggil dark room. Okay, so yang ni dia tukar nama dia kepada Lightroom. Okay, so dekat sebelah kiri ni, okay, kita tengok yang kat navigation bar sebelah kiri ni. Dekat kita punya navigation bar sebelah kiri ni selalunya tempat di bahagian di mana kita nak mencari di manakah lokasi gambar-gambar kita yang kita plan out untuk kita nak edit lah. Maksudnya kita punya library dan sebagainya. Okay, kalau awak tengok kat sini dia ada foto, folder, collection, publish punya services. Awak tengoklah ada hard disk, Adobe Stock dan sebagainya, macam-macam ada kat sini. Dan bawah tu kita ada import punya button. Ini selalu common kita akan buat lah. Okay, manakala dekat tengah-tengah ni, ini yang besar ni, sebesar alam ni, ini adalah kita punya viewing punya area. Okay, viewing screen lah. So kalau kita besarkan, kita akan dapat this kind of kata apa, largest working area lah untuk kita nak tu edit kita punya gambar. Manakala sebelah kanan ni, okay, kalau tengok kita ada Instagram, okay, kita ada quick develop, kita ada keywording, kita ada key list, kita ada metadata dan kita ada comment. Ini adalah all berkaitan dengan kita punya gambar lah. Okay, so macam mana gambar, setiap gambar tu dia punya keywords and everything kita boleh setkan. Kenapa ada this kind of punya things? Macam for example Instagram adalah untuk kita tengok data-data gambar, color, lighting dia macam mana. Quick develop kalau kita nak a very snappy punya develop gambar. Keywording adalah kita nak key in kan dia punya keywords, masukkan ke dalam gambar kita store. Keyword list apa yang ada. Metadata adalah data-data kamera apa pakai, lens apa pakai dan sebagainya. Dan comment ni kita boleh put a comment lah. Okay, selalunya kalau untuk normal photographer, not really orang kata apa, professional
Maksudnya just normal photographer, diorang tak ada kisah sangat pasal komen, metadata, keywords dan sebagainya. Okay, sebab benda ni tak mendatangkan apa-apa isu sangatlah pada diorang. Tapi bila kita bercerita tentang orang kata apa, very professional punya photographer, diorang akan masukkan komen, diorang akan masukkan keyword ataupun keywordings. Kenapa? Whenever bila dia nak search balik, kalau macam for example kita ada gambar kereta, saya dah masukkan wording kereta, so the next time saya hanya type kereta saja, automatically dia akan, sistem akan detect gambar kereta saja sebab keyword sudah dah masuk, kita dah masukkan kat dalam tu lah. Cuma sekarang ni tak silap saya, dalam kamera digital nowadays, sekarang ni semua dah automatic. Maksudnya kalau kita tangkap gambar kereta, dia dah automatically boleh detect tu gambar kereta. Even though kalau macam for example, kalau kita tangkap gambar manusia pun, bila kita masukkan dalam tu, dia automatically detect manusia tu adalah siapa, based on dia punya facial punya recognition. Okay, so dia punya AI dia memang sangat-sangat bagus lah, tak macam dulu. That way different. Okay, so nak menggunakan software ni is very simple. Alright, okay. So once kita dah buka, kita akan pergi kat tab library dahulu. Okay, so dekat sebelah kiri bawah ni kita ada satu button import. So what we gonna do is just click import. So dia akan buka dekat mana kita store, okay, kita punya folder. Okay, dekat mana kita store kita punya folder. Macam dalam sistem saya, dia akan letak dekat saya punya HD lah, hard disk saya. Okay, kalau macam dekat PC, maybe dia akan tengok dekat you guys punya dokumen dan sebagainya. So gambar yang saya ada tadi, saya letak dekat saya punya download punya folder, tak silap saya. Okay, so ada download punya folder. So you guys boleh cari, cuba cari balik kat mana lokasi gambar awak tadi yang kita dah save tu. So ada download punya folder. Dia tik apa? Okay, alright. Dalam sistem dia, selalunya bila kita ada multiple gambar yang memang ada dalam folder, bila ada multiple gambar yang ada dalam folder, selalunya kita dah set siap-siap. Kita dah set siap-siap, maksudnya kita dah tahu, okay, folder ni adalah folder yang macam, katalah macam for example, kita pergi tangkap gambar. Kita tangkap gambar, lepas tu bila kita nak transfer gambar kat dalam folder, kita terus transfer the whole card dalam folder, betul? Kita tak transfer 1-2 gambar kan? So kita akan transfer the whole gambar dalam folder. So bila kita import tu, kita klik je folder yang ada gambar tu, dia automatically select semua. Itu memang sistem dia memang select semua. That's why kalau tengok dekat bawah tu, dia ada function yang check all, uncheck all. Okay, selalunya macam saya, sebab sekarang ni saya ada satu gambar saja, so tak ada jadi isu. Selalunya apabila saya select folder yang ada banyak gambar, saya akan tekan first sekali saya akan tekan uncheck all. Saya tak nak dia check semua. Lepas tu baru saya select which one yang saya nak. Bagusnya bila kita uncheck tu, kita akan tahu gambar kita ni akan dim. Nampak? Dia punya effect. Kalau saya check, gambar saya akan menyala. Kalau saya uncheck, gambar saya akan dim. Itu membezakanlah, kita boleh buat perbezaan antara gambar yang dah diselect, gambar yang tak diselect. Okay? Ada tak? Yang gambar tu dim. Ada Okay. So sekarang ni saya ambil gambar ni, gambar yang saya dah bagi pada awak tu, yang kita dah download, ambil ni, okay. Lepas tu dah settle yang tu dekat bawah belah kanan. Bawah belah kanan tu, dia ada 3 button, done, cancel and import. Okay. So kita boleh tekan import lah kalau kita nak import kita punya file, kita masuk kat dalam ni. Tak silap saya, file yang saya bagi pada awak ni adalah file yang high resolution punya file lah. Okay, maksudnya gambar raw lah, bukan yang decompress. Okay, so kita dah ada gambar, kita dah select, kita tekan import. So once kita tekan import, dia akan return back to kita punya main tadi. Okay, alright, okay. Okay, dia akan return balik tu kita punya main tadi. Main tu yang dekat library tadilah. So library. So every time, the next time bila kita buka software ni, kita tekan library, dia akan keluar gambar-gambar yang kita pernah masukkan dalam kita punya library. Okay. So memang ada dekat sinilah. Alright, okay. So sekarang ni awak punya interface jadi tak macam saya macam ni? Dia ada satu keping, lepas tu kat sini kita punya viewer.
Ada alright, okay. So katalah for example kita ada 10 keping gambar pun dia akan jadi macam ni juga. Kita boleh view tengoklah ada 5-6 keping gambar dia akan jadi macam ni. Awak nampak kat sebelah kiri ni dia semua yang akan ada apa yang sama kat yang dia punya tu. Sebelah kanan ni pun sama jugalah tadilah yang kita punya setting-setting kita tadilah. Alright, okay. So once kita dah ada gambar semua tu, dah settle, kita tengok dekat kita punya main tengah-tengah ni. Main tengah-tengah ni selalunya dia akan pilih dekat none. Okey, sebelah none tu kita ada metadata. Okey, so dia akan bagi tahulah metadata kita ni dekat mana. Dia punya ni kamera apa. Kalau macam for example saya ada sekeping gambar. So gambar ni dia bagi tahu date ditangkap pada 2021. Okey, kalau saya pergi detail dia November Thursday, nampak? Kita boleh check lah. Okey, date dia bila? Hari Khamis 4 hari bulan 11 tahun 2021. Ini tarikh gambar ni ditangkap. Okey. Lepas tu jenis kamera dia menggunakan iPhone 12 Pro Max. Okey. Jenis lens pun iPhone 12 Pro Max. Okey. Lepas tu ada label, saya tak setkan label apa-apa lah sebab memang tak dilabelkan apa-apa. Okey. Itu metadata lah, kita boleh tengok. Kalau attribute kita tengok ada tak kita nak setkan dia ni sebagai apa. Kita boleh set, kita ratingkan dia, kita flagkan dia ke, kita setkan dia one of the kind ke dan sebagainya, kita boleh adjust lah. Text ni pun tak ada apa-apa kalau kita nak masukkan search text untuk dia. Maybe saya boleh letakkan flowers, kelulut dan sebagainya dekat dalam ni. Right, okay. Selalunya dia akan on kepada none lah. So kita boleh adjust, kita nak tengok macam mana dan sebagainya. Alright, okay. Lepas tu kita tengok dekat bawah pula. Dekat bawah tu ada few button. Kalau awak tengok okay. Ada few button kat situ. Alright. Lepas tu ada nampak kita start dengan ada satu button tu yang ada macam ceket tu. Alright, okay. Yang tu adalah button grid view. Grid view ni kalau untuk sekeping gambar ni kita tak nampak lah dia punya functionality sangat lah. So maybe the next time once you guys dah ada large numbers of image yang you guys dah masuk untuk edit, so the grid view ni kita akan dapat tengok lah gambar tu skipping lah. Alright, okay. So kalau yang sebelah dia pula tu sebelah grid view tu kita ada loop view. Kalau saya tekan kepada loop view ni, dia akan buka secara besar. Dia akan terus enlarge kan gambar kita. So kita akan dapat orang kata apa, loop punya view lah. Loop tu, dia L-O-U-P-E tu. Loop tu kalau awak tengok kat dalam fotografer punya tu, dia ada macam satu kantar pembesar tau. Pernah tengok tak fotografer bila dia nak tengok gambar tu dia akan pakai kantar tu, dia akan tengok dekat gambar filem tu. Pernah tengok tak? Ke tak pernah tengok? Dia selalunya fotografer, dia bila dia nak cuci gambar, dia orang dah cuci gambar kan, dia filem kan. So apa dia buat, dia akan letak atas Lightroom tu. Okey, dia akan letak gambar tu atas Lightroom. Lepas tu dia akan ambil macam ada kantar pembesar lah. Dia kecil je kantar pembesar tu. Okey, so apa dia akan buat, dia akan tengok dengan sebelah mata, dia nak tahu gambar tu gambar apa. Itu kita panggil loop, L-O-U-P-E, loop. Benda tu lah kita panggil loop. So teknik penggunaan dia sama. So gambar yang daripada grid tadi, okey ni kecil, kita nak tengok, kita tekan loop. Okey, ataupun shortcut key dia tulis kat situ adalah E. You tekan E, nanti dia akan besarkan lah gambar kita. Alright, okey. Itu adalah loop. Alright, okay. So kalau nak return balik pada grid, kita tekan G, dia akan return balik pada grid. Okay, sebelah dia kita ada X, button X, kita ada button Y. So apa button X dengan button Y tu? Itu adalah sebelum dan selepas. Dia bagi tengok sampel dua-dua. Gambar yang sebelum edit dengan gambar yang selepas edit. Sebelah-sebelah dia letak. So kita boleh buat comparison lah. Okay. Lepas tu sebelah tu kita ada survey punya view. Okay. Kalau kita tengok, kalau sebab kita tak banyak, so kita tak boleh nak buat sangat. Okay. So kita survey punya view. Betul lah sekali kita ada people lah jikalau kita ada orang. Kalau kita nak preview orang pada kita punya gambar kita. Sebab since gambar ni ada sekeping je, so dia tak obvious lah sangat lah untuk kita nak cari. Melainkan lepas ni kokot nanti you guys kena buat tangkap gambar orang ke dan sebagainya, berkemungkinan lah. Okey, berkemungkinan lah.
Okay, berkemungkinan, kalau ada orang dan sebagainya. Alright, okay. So itu just roughly intro dia punya interface of kita punya Lightroom. So far okay? Boleh? Boleh tak? Yang tadi siapa? Apa ni? Aina okay? Boleh? Boleh buka? Ke tak boleh? Tak apa. Sabar. Okay, tak apa. Boleh kita continue? Okay. So, katalah for example kita dah ada gambar. Okay, dah ada gambar. Barulah kita klik kepada develop. Maksudnya kita dah import tadi lah. Dah import semua, dah masuk gambar. Barulah kita klik develop. Okay. Once kita klik develop, dia akan bawa gambar kita tadi masuk ke dalam satu lagi muka surat barulah. Alright, okay. Muka surat baru yang di mana kita boleh do refine punya adjustment dekat sini. Okay. So dekat sinilah kita nak buat refine adjustment. Okay. So kalau awak tengok, kita ada banyak. Dia punya interface pun berbeza sikit dengan library tadi. Okay, dia berbeza sikit. Okay. So kita tengok yang sebelah kiri dulu. Okay. Sebelah kiri tu kalau perasan kita punya navigator. Okay. Navigator ni untuk kita navigate lah. Memang sekarang ni kita tak navigate lagi. Tapi in case kalau macam for example, if let's say you guys nak besarkan dia gambar tu. Kalau macam for example, saya tekan Z untuk besarkan. Awak nampak automatically dia akan keluar this white box dekat navigator ni. So kita boleh navigate. Kita nak tengok kat bahagian mana. Okay, this one is navigator. Untuk kita nampakkan lebih detail lah gambar kita, apa yang kita edit, apa yang kita buat dekat kita punya tu. Okay. So once kita tekan balik pada zoom out pada kita punya main screen, navigator tu akan jadi besar balik lah. Alright. Okay. Itu yang pertama untuk kita punya navigator. Yang kedua, bawah tu kalau perasan kita ada preset. Perasan tak ada preset? Ada preset. Bawah navigator sebelah kiri tu. Awak nampak kat skrin tak? Yang ni. Ada tak? Ada kan? Preset kan? Alright, okay. So preset ni, tak ada preset. Cuba ni, tekan ni dulu, tekan ni. Develop ni dah tekan. Yang dekat atas ni. Ni dah tadi awak kat library. Library memang tak ada. Dia dekat develop. Kita kena develop. Masuk develop. Ada right. Okay. So bila kita dah masuk dekat develop ni, baru kita nak cuci gambar. Kita nak betulkan gambar kita balik. So barulah dekat sebelah sini ni ada preset. So kalau tengok kat preset tu ada macam-macam. Kita ada color, kita ada creative, kita ada BMW, kita ada default, kita ada curve, kita ada grain, kita ada optic, kita ada sharpening, kita ada vignetting, semua ada kat sini. Okay. Preset ni, ini adalah setting yang telah disetting secara automatically lah. Maksudnya kita tak payah buat apa-apa, kita pilih je yang mana kita nak. Alright, okay. So maksudnya tak payah nak auto lah. So maksudnya dia dah terus ada. Kita boleh tak payah klik, kita just scroll je kita punya mouse. Kalau macam for example color ni, saya just roll over saya punya mouse, saya dah tahu efek apa saya akan dapat tanpa memilih. Okay. So saya tahu kalau saya ambil matte, dia akan jadi macam ni. Kalau saya ambil Vivic, color dia jadi macam ni dan sebagainya. Alright, itu color. Kalau saya tengok dekat bahagian kreatif pula, so ada nampak ni, desaturate, cool light, lepas tu turquoise. Cantik ni, turquoise and red. Okay, lepas tu kita ada mist, soft mist. Lepas tu kita ada vintage insert. Lepas tu warm contrast, fall green, flat green. Lepas tu kita ada red leaf matte, kita ada warm shadow,
Lepas tu kita ada edges photo. So there was a lot of kita panggil setting yang ada kat sini lah. Kita boleh pilih what kind of yang kita rasa kita prefer. Kalau kita malas nak edit, selalunya preset ni, yang ni dia set automatic. Selalunya fotografer dia ada dia punya preset sendiri. Preset sendiri maksudnya dia orang dah edit, lepas tu dia orang save tu sebagai dia orang punya preset. So the next time dia orang reapply balik sahaja tanpa buat adjustment pada yang sebelah kanan ni. Alright, okay? Ya. Memang dah set. Nanti kita pilih je yang mana kita rasa kita suka. Right? Maksudnya tak payah buang masa untuk kita tengok lah. Dia dah siap ada je. Tapi nanti saya akan terang kenapa kita digalakkan untuk edit sendiri berbanding dengan kita pilih preset. Dia ada certain things yang kita boleh pilih preset. Kena faham konsep dia. Konsep preset tu macam mana. Kena faham lah. Alright, okay, nanti saya akan terangkan. Okay, itu adalah preset. Lepas tu bawah tu kita ada snapshot, kita ada history. History adalah history berkaitan dengan kita punya ni. Okay, history berkaitan dengan kita punya gambar. Dia akan bagi tahu bila. Lepas tu adalah collection dekat sini lah. Okay. Itu yang sebelah kiri. Okay, sebelah kiri kita punya ni. Alright, okay. Now kita back to yang sebelah kanan ni. Yang sebelah kanan ni lah yang sebenarnya the most important. Paling important. Alright, sekejap saya boleh besarkan ke tak benda lah ni. Okay. Sekejap. Okay, dah maksimum besar dah. Okay, nampak tak yang belah kanan tu? Yang saya punya bahagian ni. Yang ni. Nampak? Okay, alright. Okay. So, whenever kita bila kita nak buat develop gambar, develop gambar maksudnya kita nak edit gambar. Okay. Okay, dia ada pelbagai benda yang kita kena faham konsep edit gambar ni. Edit gambar ni, kalau ada setengah orang salah faham. Dia kata, boleh tak kau edit gambar. Oh, kau tukar lah ni, kau tukar. Itu bukan edit gambar, itu kita manipulate, kita alter gambar tu. Kalau edit maksudnya kita membetulkan balik, mencantikkan, kita naikkan color, kita adjust dan sebagainya. Kalau photo manipulation tu adalah kita adakan benda yang tak ada, kita tak adakan benda yang ada. So itu kita panggil photo manipulation. Photo editing adalah kita edit gambar kita, enhance dia supaya menjadi lebih cantik daripada yang asal. Okay. So whenever kita masukkan kita punya gambar ke dalam kita punya edit Lightroom, semua metadata serta data-data yang ada pada gambar tu, yang dah tertulis pada gambar tu akan diserap masuk ke dalam software. Software akan detect semua, termasuklah jikalau gambar awak tu ada mempunyai koordinasi GPS. Tahu koordinasi GPS? Kalau macam telefon-telefon sekarang ni kan kita boleh setkan kan gambar kita nak ditangkap dekat mana dan sebagainya. Okay, dia ada pros and cons. Kalau you guys setkan gambar you jadi ada log, ada apa ni? Ada coordination GPS. Maksudnya the next time when you guys nak search gambar tu senang. You tahu dekat mana. Katalah for example dekat hari tu kita pergi cuti dekat Yan Kedah. So you guys type je Yan Kedah, automatically dia akan detect apa jua yang ada kat Yan Kedah ketika you berada di situ akan keluar. Termasuklah gambar ni. Tapi dia problematiknya in case kalau for example gambar yang you hantar tu adalah jatuh kepada orang yang salah guna lah. Salah guna dan sebagainya, dia dapat detect, sekarang ni orang ni ada kat Yan Kedah. So dia boleh, maybe berkemungkinan boleh mengapa-apakan you ke dan sebagainya. So dia macam mana kita sebagai pengguna kita kena beware lah. Jangan sampai gambar-gambar kita ni tersebar kepada tangan yang tidak sepatutnya. Alright, okay. So dekat sebelah kanan tu lah ada all kita punya data-data ni keluar lah. Alright, okay. So the first thing first, kalau perasan yang dekat belah atas tu awak nampak macam ada bukit-bukit yang ada gambar pelangi tu. Betul? Alright, okay. Ini kita panggil histogram. Histogram ni adalah satu graf yang di mana dia menunjukkan kita punya warna, ketinggian warna, warna, lepas tu kita punya setting dan kita punya metering adjustment. Okay, dekat sini kita akan tengok. So dia akan bagi tahu kalau color biru berapa banyak, lagi tinggi lagi banyak color biru, berapa kali hijau berapa banyak, color orange berapa banyak, color merah berapa banyak, dan termasuk color warna
putih ada berapa banyak. Dia akan bagi tahu kat situ. Dan kalau pasang juga dekat bawah tu, dia ada setkan kat situ ISO 50, 5.1 mm, f 1.6 dan juga 1/120 second. Ini setting yang dekat kamera, yang kamera tangkap gambar ni. Ini setting dia. Okey, dia menggunakan ISO 50, dia menggunakan 512 punya lens, lepas tu dia menggunakan f1.6 dan juga 1/20 punya 1/120 punya speed lah untuk dia menangkap gambar ni, shutter speed dia. So all the setting ni semua dah ada kat sini. Alright, okay. Bila kita nak masuk editing ni, macam saya bagi tahu bila kita masuk editing ni, kita punya graph kena balance. Graph kita adalah graph yang ni. Graph yang ada color-color ni. Graph ni kena balance. Balance maksudnya kalau nampak sekarang ni spike dia warna biru, so biru you kena drop down sikit. Dia tak boleh spike over sangat. Bila spike over sangat, berkemungkinan gambar kita akan ada problem. That's why kita kena adjust kita punya spike ni lah supaya dia turun. So bila kita pergi pada bahagian bawah ni okay, kita pergi pada bahagian bawah ni, kita akan nampak kita ada pelbagai function. Okay, kita ada tint, kita ada temp, kita ada exposure, kita ada contrast, highlight, shadow, white, black. Lepas tu kita ada texture, clarity, saturation. Okay, so benda-benda ni yang kita nak settingkan nanti kat dalam kita punya yang depan ni lah secara basicnya. Kalau saya tutup ni, awak nampak kita ada basic tone curve, HSL, split toning, detail, lens correction, transform, effect dan juga calibration. So now kita baru dekat tab basic, yang mana bila kita buka kita akan dapat this kind of punya basic punya setting lah, yang di mana kita ada white balance, kita ada tone dan kita ada present. Okay, present punya white balance yang tadi kita tengok tu. Alright, okay. So far okay, boleh? Boleh? Alright. Okay, boleh kita break dulu jap? Alright, okay, kita break for 5 minutes, so 10 minutes, sekarang kita return balik
Halo, Assalamualaikum. Grafik komputer kau belajar ke? Komputer. Diploma? Ada seorang belajar kan? Yang untuk bulan 10 ni. Kau nak bagi kat Fazli? Tak, Fazli ajar degree. Aku dah check dengan dia. Yelah, dia ajar degree, tapi degree sekarang untuk Oktober ni cari ambil. Oh. Sebab kalau sebab seorang ni kalau kau boleh, tak apa, kalau tidak aku nak bagi kat Fazli je. Bagilah dia ada experience ke untuk mengajar diploma ni. Boleh je. Kalau macam tu, kelas kau hari apa? Hari Khamis dengan Rabu. Jap. Aku tengok ni Rabu dengan Khamis. Rabu dengan Khamis ya. Betul, Rabu dengan Khamis. Rabu 3-4 dengan Khamis 2-4. Betul. Kau dah start mengajar belum? Start mengajar apa? Ni reka bentuk grafik komputer ni. Untuk yang budak seorang tu. Dia baru masuk minggu lepas. Dah start dah mengajar. Dah, aku dah baru satu chapter, tapi dia follow yang current punya budak. Dia follow current punya budak. Aku tak buat asing. Aku current yang punya budak kau mengajar. Current punya budak aku mengajar. Kalau kau boleh sebab seorang je, kau teruskan lah. Itu yang aku cakap kau. Kalau aku dengar okey, tapi aku dah inform dengan dia yang dia tak akan habis sekali dengan current punya budak. Okey lah, tak apa lah. Kau teruskan je lah ni. Tak apa lah, next baru aku bagi kat Fazli. Okay, next semester ambil dia biar nanti sebab dia punya assessment semua aku dah buat dah. Nanti aku terus bagi je kat dia nanti. Cantik. Alright. Macam tu. Tak apa, sebab seorang je pun tak apa. Alright. Nombor ada kopi ke? Aku ada kopi ni, aku dengan Fazli. Okey, sekejap lagi gang aku habis kelas gang, aku datang jumpa kamu. Kau nak nombor aku apa? Aku habis kelas pukul 5. Allah. Tak apalah, balik. Tak datang saja. Soalan aku jumpa. Aku baru saja. Tak kira datang. Okey. Assalamualaikum. Okey. Alright. Okay, Assalamualaikum. Sorry. Boleh kita continue? Ada ke keluar gambar saya pula? Alah. Kejap Okay, ada kat skrin tak? Alright, okay. So, yang sebelah kiri ni, sebelah kanan ni, inilah yang bahagian paling penting lah sebenarnya yang kita nak kena tengok. Alright, okay. So, kalau kita tengok first thing first, bila kita load gambar, kita akan nampak graf ni. Graf yang atas ni. Okay, macam mana kita nak tengok graf yang atas ni? Macam mana kita nak tahu kita punya color kita okey ke tak okey? Okay. Selalunya, kalau kita tengok graf kita, dia punya graf dia mesti tengah-tengah. Tengah-tengah maksudnya semua benda, semua yang kita nampak ada color biru, merah, kuning tu, dia tak ada naik ke atas dan dia tak rendah sangat. Dia maintain tengah-tengah dan position dia pun tengah-tengah. Dia tak ke kiri, dia tak ke kanan. Itu bermaksudnya kita punya pencahayaan, kita punya colouring dia memang ngam-ngam. Itu maksud dia. Okey. Ada kadang-kadang maybe berkemungkinan nanti bila you lepas habis kelas ni, cuba you try masukkan gambar-gambar you mesti kalau tengok, kalau gambar you gelap, you akan perasan graf ni dia akan tarik ke sebelah kiri. Dia akan banyak ke sebelah kiri. Kenapa dia banyak sebelah kiri? Sebab bermaksud gambar tu gelap. Kalau gambar awak terlampau ada banyak sangat warna-warna putih, dia akan tarik ke sebelah kanan. Dia akan tarik ke sebelah kanan. Sebelah kanan kalau macam awak scroll awak punya mouse ni, awak letak paling belah kanan, awak akan nampak dia ada tulis white. Perasan tak? Dekat bawah ni, kalau awak letak mouse awak sini, dia akan tulis white. Nampak tu? Dia ada tulis white. Ada tak? Kalau awak letak kat belah kiri, dia akan tulis blacks. Okay. So bermaksud kalau kita punya graf tu dia menghala ke sebelah kiri, banyak sebelah kiri, maksudnya gambar kita gelap. Kalau kita tarik dia ke sebelah kanan, maksudnya gambar kita terang. Jadi kita tak boleh terlalu terang, kita tak boleh terlalu gelap. Dia mesti in between, tengah-tengah ni. Dia mesti tengah-tengah ni. Bila tengah-tengah ni maksudnya kita punya tu cantik. Dia tak terlampau kuat, dia tak terlampau gelap dan sebagainya lah. Alright, okay. So, kalaulah for example
in case kita ada gambar yang terlampau gelap, terlampau terang dan sebagainya. Selalunya benda tu kita settle kat dalam kita punya kamera lah. Kita jarang lah buat dekat atas kita punya software, walaupun boleh, tapi kita jarang. Okay, so selalunya kita akan buat adjustment dekat sini. Okay, kalau tengok dekat adjustment kat sini, kita ada pelbagai jenis adjustment. Yang the first one yang paling atas ini adalah paling common. Paling atas mula-mula ni adalah white balance. Okay, first kali kita nak kena adjust, kita kena adjust kita punya white balance. White balance kita kena correct. Kena betul lah white balance kita. Kenapa white balance kena betul? Sebab white balance ni lah yang akan menentu the overall colour. Kalau kita salah set up kita punya colour ataupun kita salah setting kita punya white balance, gambar kita berkemungkinan akan jadi cacat. Berkemungkinan dan tidak semua gambar tu akan jadi cacat. Dia berkemungkinan akan jadi cacat. Okey, macam mana gambar tu boleh jadi cacat? Okey, sekarang ni, okey, semua orang tahu white balance kan? White balance tu adalah kita punya temperature gambar kita tu. Okey, adakah dia mengarah ke kesejukan berwarna biru ataupun dia mengarah kepada kepanasan berwarna merah. Okey, kalau awak tengok gambar yang kita ada ni, sampel gambar ni, awak rasa gambar kita ni white balance dia macam mana? Sejuk ke tak sejuk? Panas ke tak panas? Ke sedang-sedang? Ke biasa-biasa? Sejuk. Kenapa gambar kita sejuk? Biru tu ni atas banyak. Okey. Ada yang panas? Ada cakap panas. Gambar awak sama rata maksudnya? Awak kan gambar awak kan sama macam saya? Ke lain? Tak. Kita pakai sampel gambar ni dulu. Dekat apa ni? Dekat Google Classroom. Tak ada. Ada gambar. Tak apa, kalau tengok sampel gambar boleh. Ikut je flow je lah macam mana pun. Saya bagi gambar risau awak tak faham nanti bila saya explain. Okey. Okey, tak apa, sambar rata tak apa. Alright, okey. So kalau macam tengok kita gambar ni kenapa gambar white balance ni adalah paling penting? Okey, sekarang ni bila kita letak pada binatang ataupun tumbuhan, kita tak nampak dia punya obvious effects kepada gambar binatang dengan tumbuhan sebab dia tak terlampau orang kata apa effect sangatlah. Tetapi kalau katalah kita buat fotograf gambar manusia, human being as kita punya main object. Kalau kita salah white balance, kita punya skin tone akan lari. Bila skin tone kita akan lari, memang sangat-sangat susah kita nak alter. Okey, katalah macam for example, you guys pergi buat photoshoot kawan you dekat bawah matahari panas ni matahari. Okey, you tak ada bawa light meter. Light meter tu adalah untuk kita nak check berapakah kita punya temperature bacaan dan berapa kita nak kena setting. Okey, you tak bawa, you tangkap gambar, you terus setting pakai auto. Snap tiba-tiba gambar ni cantik, warna putih dengan ngam-ngam semua. Lepas tu you masuk dalam ni, letak gambar ni. Tiba-tiba bila dia detect, dia kata gambar kawan you ni sebenarnya white balance dia mengarah ke warna biru. So you pun slidekanlah you guys punya white balance ni, tarikkan kepada warna kuning. Bila tarik warna kuning, tiba-tiba kenapa skin tone dia jadi cacat? Memang skin tone dia akan jadi cacat. Sebab apa? Sebab dia tak, masa kita tangkap gambar tu, dia tak preserve warna kuning. Dia banyak preserve warna biru. So kita nak buang warna biru, kita nak top up warna kuning. Bila kita buang warna biru, warna kuning tu dia akan jadi cacat. Itu yang masalahnya. Apabila kita tak setting siap-siap dekat dalam kita punya kita punya kamera awal-awal. Selalunya untuk fotografi ni, kalau kita boleh settle on shooting, kita settle on shooting. Kita jangan banyakkan masa on editing. Editing ni sebenarnya very simple like editing je. Semua kalau boleh ready on camera lah. Okay. Tapi walaupun kita plan out untuk settle on shooting, kita masih lagi ada option untuk kita alter lah. Okay. So in case kalau you guys nak alter white balance, you guys boleh alter dekat bahagian ni lah untuk alter you guys punya white balance. Alright, okay. Itu the first one. Lepas tu bawah ni barulah kita masuk kepada kita punya tone. Okay, tone Tone kat sini kita ada exposure, kita ada contrast, kita ada highlight, kita ada shadow, kita ada whites, kita ada blacks. Alright, okay. So untuk kita bermain dengan yang kita punya tone ni, kita tengok pada kita punya graf yang atas ni. This adalah kita punya indicator. Kita kena check kita punya indication dahulu. Okay.
So kalau kata for example kita punya gambar ni gelap, kita naikkan kita punya exposure. Awak tengok, kalau saya naikkan exposure, apa jadi pada saya punya graf? Dia akan mengarah ke sebelah kanan dan dia akan spike naik ke atas warna putih. Sebab apa? Sebab kita dah naikkan dia punya exposure. Okay. So sebenarnya tak berapa baguslah kita naikkan exposure tu overexpose sangat. Okay. Selalunya kita naikkan sikit je. Maybe for example slightly like this one. Okay, macam ni. Okay, ngam, settle. So graph masih lagi okay, balance, dia tak pergi ke white. Yang hitam ni masih lagi okay kat situ. Okay, ngam, settle. Kita dah naikkan kita punya exposure. Lepas tu kita naikkan kita punya contrast. Contrast ni adalah untuk membezakan yang putih dengan hitam tu supaya nampak obvious. So kita boleh naikkan kita punya contrast. Awak tengok apa jadi pada graf tu. Okay. You guys akan nampak lah kalau macam for example, dia akan separatekan those colour. Sebab dia nak separatekan yang warna hitam dengan putih tu. So kita boleh naikkan kita punya contrast lah. Adjust sikit lah. So biar dia kembang sama rata. Okay. And then barulah kita tengok kita punya highlight dan sebagainya. Okay, highlight dengan shadow ni. Selalunya dalam fotografi, kalau kita ada highlight, okay, kita akan kurangkan main highlight. Maksudnya kita reduce dia punya highlight lah. So once of the highlight part yang ada pada gambar ni, yang bawah ni, awak nampak tak putih ni? This section. Yang putih ni. Ini selalunya highlight lah. So selalunya kita reduce lah. Sebab kita nak preserve dia punya data yang ada. Apa data yang ada kat situ. So kalau kita, sekali salah pula. Okay. Yang bawah ni, saya turunkan highlight. Tengok apa jadi bila saya turunkan highlight. Dia tak jadi apa-apa dah. So bermaksudnya dekat situ dah tak ada data apa-apa. Data tu dah kosong. Dia dah mati. Sepatutnya kita boleh preserve data dekat situ. Tapi disebabkan tak ada, dia dah mati kosong. Okay, itu adalah highlight. Okay, kalau kita nak naikkan highlight. Shadow, kalau kita ada shadow, bahagian part yang gelap. Kata for example dekat kita punya ni, binatang ni, kita ada bahagian part yang gelap-gelap tu yang kita nak naikkan. Kita boleh pump up kita punya shadow. Okay, ataupun kita boleh nampak kita reducekan kita punya shadow ni lah. Okay, kita gelapkan sikit supaya kita nampak ada kontras dekat situ. Alright, okay. Lepas tu termasuk juga white dengan black ni pun kita boleh adjust. Alright, okay. Dekat kita punya gambar. Right, okay. So far okay, boleh? Alright, okay. Habis dekat bahagian tu ni, kita dah adjust semua ni dah okay. Okay, cantik. Now barulah kita pergi ke dia punya detailing dia dekat dia punya present tu. Okay. Okay, dekat situ kita ada texture, kita ada clarity, kita ada dehaze, kita ada vibrance dan kita ada saturations. Okay, texture ni function dia adalah dia akan bagi kita punya texture tu nampak lebih clear. Okay, kalau tengok, kalau saya naikkan texture ni yang gambar ni okay, gambar kelulut ni, kalau saya naikkan texture ni, apa awak akan nampak? Dia akan jadi macam sharp. Betul tak? Perasan tak? Tengok ini yang standard. Ini saya naikkan. Ataupun cuba naikkan awak punya. Maybe line internet tak nampak clear sangat. Okay. Kita akan nampak gambar kita akan jadi lebih sharp. Dengan texture. Kita adjust texture kita. Betul? Jadi tak? Kita nampak ada perbezaan sikit texture dekat situ. Okay. Tak, dia akan jadi. Jangan letak ke bawah. Jangan negatifkan, naikkan positif. Kalau awak naikkan positif, awak akan nampak dia akan jadi lebih sharp berbanding yang original. Betul okay. So itu dia main dengan texture. Clarity adalah kita punya clarity of kita punya colour. Alright, okay. Kalau awak naikkan clarity, dia akan betul-betul naikkan clarityness of kita punya colour lah. Dia upkan. Dehaze ni kalau macam for example, kalau kita ada lapisan warna putih, selalunya kita akan buanglah lapisan putih tu, tapi kat sini tak nampak obvious sangat, so kita tak berapa nak adjust lah. Alright, okay. And then bawah tu kita ada vibrance dengan saturation. Ini adalah untuk kita nak color upkan lagi kita punya gambar. Kalau if you think that gambar you macam kurang color, you guys boleh naikkan vibrance. Kalau saya naikkan vibrance dia, okay, awak tengok, saya kurang, dia akan jadi macam ni.
Kalau saya naikkan, dia akan jadi more colour lah. Dia akan bagi apply pada kita punya ni. Dia akan pop upkan colour lah. Sama juga dengan saturation. The same thing dia akan work out benda tu. Alright. Okay. So itu adalah few adjustment yang kita buat pada kita punya gambar. Okay, tak berapa banyak lah. Sebab gambar ni dah almost, memang asalnya original memang dah cantik. So kita enhance sikit je sebenarnya. Alright. Okay. So macam mana kita nak tengok sebelum dengan selepas? Okay. So pergi dekat awak punya main screen ni. Pergi dekat main screen ni. Tengok kat belah kiri bawah dia tu. Awak nampak ada button RA. Okay. Ada tak button RA? Yang ni. Ada tak? Okay, cuba klik pada button tu. Ini RA kalau reference view. Okay, kita tak ada gambar untuk kita nak reference. Ni kalau kita ada gambar untuk kita nak reference lah. Sekarang ni cuba tekan yang YY tu. YY ni yang baru kita akan nampak. Okay, before and after. Gambar sebelah kiri adalah before, gambar sebelah kanan adalah after. Kita akan nampak macam mana dia punya clear cut dia. Lepas tu dekat sini dia ada option kita boleh pilih Kita nak macam ni boleh, kita nak macam ni boleh, kita nak dua-dua pun boleh. Alright, okay, before, after. Ataupun awak tekan je before dengan after tu banyak kali, dia akan bagi option. Okay, before dengan after. Macam mana awak nak dia punya effect dia jadi okay, macam ni. Saya tekan ni, nampak? So before, after. Yang ni pun nampak before, after. Ini pun before, after. So kita nampak perbezaan antara gambar sebelum dengan selepas. So kalau sebelum ni kita nampak dia macam a bit blur, tapi selepas ni lebih clarity, nampak lebih pop up lah dia punya gambar berbanding dengan sebelum. So nak retain balik tu kita punya main composition, kita tekan balik yang petak hujung sekali tu. Yang ni. Ini hujung tu. Okay. Kita punya view balik lah. So dia akan return back to kita punya last kita punya edit. Alright. Okay. Alright. Okay. Itu adalah basic. So basic ni saya rasa kalau buat gambar awak pun memang dah nampak, oh gila cantik lah. Sebenarnya kita boleh refine balik adjustment Okay, sekarang ni kita cuba tengok bawah ni. Yang basic ni, dekat tab basic ni, kita boleh tutup once kita dah habis. Ia kena ikut flow tau. Dia ada basic, tone curve, HSL, speed toning, detail, lens correction, transform, effects dan juga kita ikut dia punya flow dah. Mula-mula. So basic dah settle, barulah kita pergi tone curve. Tone curve ni selalunya depends lah kita nak buat ke tak nak buat. Tapi selalunya orang akan suka buat tone curve. Tone curve ni adalah dia jenis suka main kita panggil sebagai S-curve. S-curve ni adalah satu sistem yang di mana kebanyakan fotografer dia suka pakai S-curve. Saya tunjuk efek S-curve ni macam mana. Kita klik sini satu, saya drag ni atas, dan satu lagi ni saya drag ke bawah. Dia akan jadi macam ni. Okay, kita curvekan dia. So bila awak tengok pada kita punya graf, dia nampak macam ni. Nampak tak graf tu? Dia akan nampak macam berbukit sikit. Itu kita panggil S-curve. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam lurah lah, valley. Dia akan jadi macam valley. So dekat kita punya curve tu, tone curve tu kita buat macam tu. So apa dia akan buat? Dia akan naikkan kita punya highlight sikit, color tu pop upkan sikit, dan dia akan gelapkan lagi kita punya black, supaya gambar tu jadi memang betul-betul pop up. So kalau kita tengok balik before and after, kita akan dapat this kan, nampak ni. Ini before, ini after, ini before, ini after.
So yang ni nampak macam terlampau flat. This one adalah kita nampak macam ada motion, ada depth, bukan motion, sorry. Dia ada depth. Okey, ada kedalaman gambar tu tersendirilah pada kita punya gambar, alright? Okey. So itu adalah tone curve. Depends pada you guys. Kalau you guys nak buat boleh buat, tak nak buat pun tak apa, memang tak menjadi masalah lah. Alright, okey. Lepas tu kita ada HSL, hue, saturation dan juga L stands for luminance. Hue, saturation dengan luminance. Okey, yang dekat sinilah HSL ni kita nak tukar a specific color yang kita nak adjust. Baru kita masuk dekat HSL. Kalau kita nak do a specific adjustment color. Okey, specific adjustment color tu macam for example kita nak tukar color hijau saja. So kita main graph warna hijau saja. Kita tukar color kuning, kita main graph warna kuning saja. Katalah for example dekat sini, saya ada warna kuning dekat sini. Alright, okey, saya nak tukar dia warna kuning, saya ambil yellow ni. So saya drag yellow ni kepada warna lain. Awak tengok apa jadi? Alright, so dia akan hilangkan kuning. Ataupun saya tukarkan dia kepada warna merah, dia akan hilangkan warna merah. Dia akan hilang warna kuning, dia akan jadi warna merah. Okey. So kita ada orang kata apa, option untuk change dia punya value of the color yang memang dah ada siap-siap pada gambar tu lah. Ini adalah specific changes yang kita boleh buat untuk a specific colors. So katalah for example, you ada gambar seseorang yang memakai baju warna biru. Okey, tapi bila tangkap gambar, tak cantik lah gambar baju dia siapa. Yang kawan-kawan lain semua pakai baju warna merah, dia seorang je pakai baju biru. You boleh tukar baju dia saja je jadi warna merah. Sebab dia baju asal biru, you tukar buang biru tu jadikan warna merah. Boleh menggunakan software ni. Memang ada lah. You guys boleh do adjustment dekat sini. HSL ni. Tapi jaranglah orang tukar color baju menggunakan ni lah. Selalunya orang akan buat benda tu dalam Photoshop. Okey. Sebab selalunya bila kita drag effect so sikit, dia akan lari dan dia akan adjust sikit lah kepada color-color lain lah. Okey. Okey, next kita ada split toning. Okey, split toning ni saya tak boleh ajar awak sebenarnya. Dia tak ada saya tak ada bagi awak gambar yang sepatutnya. Nanti saya akan ajar awak lah split toning ni apa Split toning ni saya tak boleh tunjuk kat sini. Nanti saya akan ajar awak apa tu split toning. Alright, okey. Lepas tu detail. So dekat detail ni kalau tekan dekat detail ni lah baru kita tahu detail ni macam mana. Sharpening dan juga noise reduction. Dua benda ni. Okey, sharpening, tahu kan sharpening? Untuk kita nak sharp kita punya gambar. Okey. So gambar ni kat dalam ni awak boleh gerakkan tau. Letak mouse, boleh gerakkan, tengok dekat bahagian mana yang awak rasa macam tak sharp. Kita boleh sharpkan gambar tu. Klik je, pergi pilih kat gambar mana yang awak rasa nak tengok detail. So kalau awak rasa gambar awak tak sharp, okey. So sekarang ni dia fokus kat bahagian kaki lah. Kalau gambar awak rasa tak sharp, boleh pergi kat sharpening ni, amount ni tambahkan sharp tu. Naikkan lagi. So awak tengok macam mana dia boleh sharpkan gambar awak tu. Alright, okey. So non sharp, okey. High sharp. Kita naikkan kita punya sharp, kita punya amount sharp dia tu. Kita boleh adjust lah. So kita akan tahu. Tapi kena ingat selalunya whenever kita sharp kita punya gambar, dia akan menghasilkan noise. Dia akan menghasilkan sedikit noise lah. That's why dekat bawah ni dia ada noise reduction, untuk kita kurangkan noise. So jaranglah kita letak sharp ni sampai memang kokoh hujung ni. Selalu kita akan naikkan sikit saja, and then kita akan tambah kita punya noise reduction ni lah whenever kita ada noise. Dekat sini dia tak nampak obvious noise lah sangat, tapi selalunya kalau kita naikkan sharpness, dia akan ada noise. So dekat sini lah kita nak counter back kita punya noise tu. Alright, okay, kita boleh counter back kita punya noise dekat sini lah, supaya noise tu berkurangan. That's why dia letak dalam satu tab yang sama, sharpening and noise reduction. Kita adjustment dekat sini. Alright, okay, dekat detail ni. Okay, cuma satu saya bagi tahu. Kalau lah kata for example dekat bahagian ni, nampak tak bahagian mata dia ni? Ni mata dia ni. Mata dia blur kan? Nampak tak? Okay.
So bahagian yang memang original blur, original blur ni memang kita tak boleh sharpkan. Jangan kata, "Sir kata boleh sharp sir, boleh sharpening. Kenapa saya buat ni tak boleh sharp?" Oh tak. Kalau gambar yang memang purely awak tangkap memang dah blur, memang tak boleh buat apa. Memang awak kena retake balik. Macam saya beritahu lah, ini adalah software untuk kita enhance gambar, bukan untuk kita nak alter gambar. Kalau alter gambar, masuk di dalam Photoshop, ambil gambar lain tanpa dengan mata lain. Yang sharp. Barulah gambar mata dia ni kita akan nampak dia sharp mata dia. Alright, okay. So that's why kena, macam saya beritahu tadi, kalau boleh habiskan, settlekan benda tu sebaik yang boleh waktu tengah syuting, settlekan semua waktu tengah syuting. Jangan kata, tak apa nanti boleh edit dalam Lightroom. Ni tak apa nanti boleh edit dalam Lightroom. Jangan ambil risiko, sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang akan jadi. So ambil precaution, kalau boleh settlekan waktu tengah syuting, settlekan waktu tengah syuting. Alright, okay. So kita boleh detailkan kita punya gambar dekat kita punya detail lah dekat sini. Okay, next kita ada lens correction. Lens correction ni, jikalau kita ada lens-lens yang agak pelik lah. Macam for example kita ada kita ada fish eye, kita ada lens-lens yang ada distortion macam GoPro ke dan sebagainya, yang intend to create a wide punya field of view. Dia terlampau cengkung lah. Cengkung sangat gambar dia, sampai nampak muka manusia tu macam kemik, ataupun nampak muka manusia tu macam membulat macam muka ikan. So kita nak betulkan balik. So kita boleh pergi pada lens correction ni, kita boleh pilih what kind of camera yang kita pakai. Selalunya dia akan list down dekat sini lah. Okay, kalau saya check yang dekat sini dengan sini, so saya enable profile connection, saya boleh pilih apa jenis kamera saya pakai. Apple, Canon, DJI, GoPro, Google punya telefon, Global, Huawei, LG, Moment, Nikon, OWA, OnePlus, Parrot, Samsung, Sigma, Skydio, Sony, Tamron, okay, Zeiss. So a lot of kamera punya manufacturer dalam ni. So kita just pilih dia punya profile, kita masukkan, nanti software ni automatically akan adjust supaya gambar kita akan jadi normal balik lah. Dia tak jadi macam cengkung, cembung ke dan sebagainya. Alright, okay. Alright, okay, itu sedikit tentang kita punya lens correction. Alright, okay. So transform ni lah biasa standard untuk kita nak transform kita punya gambar. Kita nak adjust dia punya sizing and everything. Okay. Effects ni kalau kita nak apply effects, so jaranglah kita apply effects dari kat sini. Okay, nothing much. Okay, kita ada grain, kita ada effect. Okay. And then last sekali adalah calibration lah. Calibration ni kita calibrate balik kita punya itemize yang ada. Alright, okay. So dekat sini tinggal ada dua bahagian saja saya tak jawab, split toning dan juga yang bahagian ni. Di sebahagian ni. Nanti kita continue untuk on Friday nanti. Yang kelas sejam tu saya akan masukkan dekat situ. Alright, okay. So ini adalah sedikit macam mana kita buat photo editing dekat dalam kita punya Adobe Lightroom. A very simple, very orang kata straightforward. You guys boleh adjust, cuma untuk pengetahuan awak juga, untuk bermain Lightroom ni ataupun untuk adjust kita punya gambar ni, first kali you kena ada a good monitor. Monitor maksudnya monitor awak ni kena ada a very good monitor punya color lah. Dia sebab apa? Bila kita edit gambar, kita tak boleh pakai any monitor. Memang kata habis selama ni saya edit gambar kat komputer saya macam mana? Memanglah betul. Okay, tapi sebenarnya the best untuk kita edit gambar, kita kena ada a good screen lah, monitor screen. Kalau boleh yang ada P3 color punya profile. Okay, P3 color punya profile seperti yang ni, saya tunjuk example. Dekat semua screen ada, cuma kalau macam untuk PC, saya tak berapa sure how the things gonna be. Okay, kalau macam for example, nampak kat screen saya kan? Ada menu ni saya buka. Okay, so saya pergi dekat saya punya display punya profile. Okay, bila saya pergi kat display saya punya profile, dekat bawah ni ada color profile saya. Bawah ni ada color profile.
So ini saya punya screen lah, saya punya profile. So bila saya klik ke sini, dia akan keluar lah. Keluar. Secara standardnya, semua screen akan pakai yang ni, Adobe RGB ataupun Adobe sRGB. Mana sRGB ni, yang selalu ni, Adobe RGB ataupun yang ni sRGB. IEC 6196621, version 2.1. Okey, selalu standard screen kebanyakan pakai yang ni, sRGB dengan Adobe RGB. Okey. Dalam kebanyakan screen komputer, kalau lagi detail color dia bagi tu, sebenarnya screen tu lagi mahal. Kalau macam for example, saya ada P3 color, saya ada apa ni, Rec 709, dan saya punya ni, mana saya punya color satu lagi tu, ni image P3 color. Okey, selalu yang tu. Selalunya dia akan profile adalah LCD dan sebagainya lah. Okey, untuk dapat the best quality, kita kena pakai P3 color. Kenapa? Ni bukan saya decide lah, saya buat tak. Ini memang standard worldwide. P3 color adalah the best monitor untuk kita edit gambar, sebab kita akan dapat accurate color, accurate white color, accurate black color. So dia tak ada macam over, ataupun kita adjust sini macam kita adjust merah, tiba-tiba bila print tiba-tiba kita dapat color maroon. Ataupun kita adjust yellow, tiba-tiba print kita dapat warna orange. Okay, so that's why screen punya setting tu pun kena betul, supaya kita akan dapat the most accurate punya color yang sepatutnya apabila kita tengah edit. Dan selalunya editor ni dia tak edit waktu terang-terang tau. Dia akan ada dalam dia punya bilik gelap. Okey, macam dalam office bilik gelap, dia tutup semua tingkap, dia akan buka lampu 1-2 je. Lepas tu dia akan start edit gambar. Sebab dia nakkan, orang kata memang betul-betul dark lah. Sebab bila dark tu baru kita akan nampak kita punya pure color. That's why kalau tengok untuk version baru, kebanyakannya dia punya ni semua dah warna hitam. Dia punya software punya ni semua dah berwarna hitam. Dia setting warna hitam supaya untuk memudahkan orang buat foto editing menggunakan kita punya software, ataupun software Lightroom ni lah. Alright, okay, simple as that. Okay, boleh? So far okay, boleh? Boleh, alright, okay. Kalau macam tu alhamdulillah. Alright, okay. So the rest of yang lain tu nanti saya akan ajar awak ni. Yang maps ni tak ada apa. Maps ni nak bagi tahu lokasi kita kat mana. Tadi macam saya bagi tahu awak, kalau kita ada setkan kita punya GPS coordination GPS kita pada kita punya tu, so dia akan keluar pada maps lah. So jadi gambar yang saya tangkap ni menggunakan iPhone 12. So ada koordinat dia. So memang dekat maps tu ada keluar kat sini selected photo. So, sebab saya ada satu saja. So dia akan bagi tahu dekat mana. So saya boleh zoom. Okay. So how accurate is it, kita tengok. Okay. Ni the accuracy dia. Nampak tu. So baguslah. Dia boleh tahu. Nampak bila saya roll over, dia siap bagi tahu apakah gambar yang saya tangkap dekat sini. Alright, okay. So function dia sebenarnya bukan apa. Function dia adalah, in case kalau you ni adalah memang pure photographer lah, dalam masa yang sama you adalah traveller. You nak tengok lah, aku pergi kat Songkla ni, gambar aku kat sini apa. You pun nak cari gambar. Biasa kadang-kadang kita cari gambar tak jumpa kan. Gambar tu tangkap mana? Gambar tu aku pergi dekat Songkla. Tu you scroll lah kat Songkla. Pergi kat Songkla, sekali keluar gambar. Gambar kat sini, kat mana? Kat sini. Okay, scroll. Gambar ni. Kita dapat tahu kita punya profile tu kat mana. Ada tasik kat sini, Songkla Lake. Okay. So kita tahulah. Okay, ni dekat sini. Ni dekat sini. Ataupun katalah for example, ini dekat Penang. Kat Penang. Okay, scroll Penang. Bila scroll Penang, kita tahu lah, okay, gambar-gambar kita ni dekat mana. Sekarang ni dekat file saya gambar sekeping lah. Nanti bila dah ada banyak nanti awak tahu dah pening kepala nak cari. So kita cari menggunakan kita punya maps. So ini function dia lah.
satu. That's why ada setengah orang cakap jangan on GPS pada gambar. Kenapa? Bila kita on GPS pada gambar, kalau gambar kita tersebar pada orang ramai, orang akan tahu lokasi gambar kita ni dekat mana. Itu betul juga kalau kita tersebar. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya dia nak memudahkan kita untuk kita retract balik gambar tu dan sebagainya. Itu function dia. Alright, okay. So lepas tu kita ada book. You guys boleh klik pada book. So book ni dia akan proses lah, dia akan cuba reconvertkan untuk jadikan buku yang pada based on pada album-album kita yang ada lah. So dia dah buat siap-siap macam ni. Okay. So dia dah buat siap-siap macam mana kita punya jenis buku tu kita nak buat macam mana. Okay, dia dah siap susun lah. So nanti bila kita dah ada tu, kita hanya terus hantar pergi print sahaja. Alright, okay. Ataupun kalau you guys nak buat jadikan dia slideshow, nak tunjuk kat kawan-kawan you, slideshow dan sebagainya, okay, masukkanlah teks ke dan sebagainya, nanti dia akan buatlah animation untuk you. Alright, okay. Lepas tu print adalah kalau kita nak print, okay, kita nak print gambar kita, okay, ataupun kita nak terus masukkan dalam web lah untuk web punya size. Dia akan save lah dalam web kita punya untuk size ni dan sebagainya. Alright, okay. Tapi jarang lah, saya pun sendiri jarang gunakan web print slide dengan book ni. Selalu yang 3 ni je lah untuk saya nak adjust. Tapi the most adalah kat develop saya lah. Develop ni lah saya develop saya punya gambar. Alright, okay. Settle untuk kita punya very simple tutorial dalam kita punya Lightroom. Alright, okay. So far ada soalan? Siapa message? Ada mana message? Ya, apa dia? Kalau nak adjust you certain area, boleh ke sir? Maksudnya bukan foto, satu foto. Ya, betul. Boleh. Tadi saya dah bagi tahu kan? Boleh. Kita boleh adjust menggunakan HSL tadi tu. Alright, okay. Kita boleh menggunakan HSL. Ataupun ada satu lagi bahagian yang di mana kita boleh brush. Kita boleh brush kita punya gambar. Tapi saya tak boleh guna gambar ni untuk kita nak brush tu. Sebab gambar ni tak proper. Dan juga tadi saya bagi tahu yang split toning tu. Split toning tu. Dia tak boleh pakai gambar ni. Dia tak akan jadi. Dia kena pakai gambar lain. Nanti saya akan dapatkan gambar lain tu. Untuk for the time being, minggu ni, hari ni kita guna gambar. Nanti on Friday nanti saya akan cuba bagi satu lagi gambar. Untuk kita buat special punya, specific punya adjustment. Dan juga kita buat split toning ni supaya you guys akan nampak lah kenapa kena ada split toning. Alright, okay. Settle. Alright, okay, ada soalan? Ada soalan tak? Okay, boleh Alright. Okay. So sebelum kita habis kelas, saya nak ajar awak macam nak output. Nak keluarkan lah. Alright, okay. So untuk keluarkan dia, pergi pada gambar awak ni. Okay, bawah ni kan ada gambar. Okay, pergi pada gambar awak ni, right click dia. Okay, right click dia. Nanti dia ada tulis export. Okay, right click export. Lepas tu dia adalah several dia lah. Okay, export with previews. Lepas tu burn full size, export DNG email dan sebagainya lah. You boleh tekan export saja, nanti dia akan keluar pop up. Dekat sini saya nak terangkan pop-up ni function dia apa. Okay. Ada keluar pop-up tak? Ambil export je. Export. Internal ke apa? Internal error. Internal error macam mana internal error lah? Sepatutnya takkan ada internal error. Aina punya boleh? Aina pula. Sabrina punya boleh? Aina? Oh, okay. Dia tulis internal error Sepatutnya boleh. Okay, lagi sekali Ni right click, kita ambil export, kita pergi export previews. Okay, export ni. Bukan export previews, export saja. Dia akan keluar pop-up ni. Tak keluar tak boleh juga
Dia keluar error juga Oh, saya risau maksudnya berkemungkinan software tu tak komputer awak tak support software tu. Tak apa. Ataupun sebenarnya file yang saya bagi awak ni pun file raw punya file. Raw punya file tu dia agak high quality sikit lah. Nanti cuba lepas ni, cuba try masukkan gambar-gambar awak sendiri yang awak tangkap. Tak boleh juga Oh yo. Gambar sendiri tak boleh. Macam mana Dia keluar apa menu dia? Sekejap. Sekat tak boleh recall. And noise tadi nak kurangkan tang mana? Okay, noise kurangkan dekat details. Okay, wow, karipap. Petang-petang. Mana? Saya nampak gambar awak. Okay. Dekat gambar bawah ni, gambar bawah. Tu. Gambar bawah lagi. Gambar tu lah tu. Export. And internet error. Assertions fail. Okay. Risau RAM tak cukup ni. Awak kena berapa ni? Okay. Okay, sekarang ni awak nampak tak bawah tu? Awak punya yang paling banyak makan RAM ni sebenarnya awak punya tu tau, Chrome tu. Nampak tak bawah tu Chrome? Chrome tu buka tu. Movie Korea pun awak tengah tengok tu. Okay. So sebenarnya awak punya cuba pergi kat bawah Windows tu. Pergi kat Windows yang ada search bar tu. Windows search bar tu. Okay, type tekan situ. Type task manager. Task tu task manager tu. Tekan tu. Okay. Asal task manager awak jadi macam ni? Patutnya dia keluar graf. Cuba klik pada Google tu. Cuba tekan more details tu. Okay. Sekarang ni awak tengok. Ini adalah CPU punya performance. Awak nampak Chrome tu? Berapa banyak persen dia pakai awak punya CPU? 6.8%. Awak tengok Lightroom awak berapa persen? Nampak? Yang Google Chrome tu awak tak buka pun Windows je. Tapi awak tengok berapa persen dia makan. Google Chrome banyak makan tau sebenarnya. Tadi bukanlah yang tak boleh buka. Maksudnya sekarang ni selalunya bila kita tengok, ini bukan awak punya PC je tau. Selalunya PC orang-orang lain komplain benda sama. Kenapa Google Chrome ni banyak sangat makan space, power. That's why ada orang dah start beralih pergi ke browser yang lain yang lebih ringan. So selalunya kalau macam kita ada PC yang agak slow, kita tahu Google Chrome ni akan makan banyak. So apa kita buat, kita shut down dulu Google Chrome ni. Lepas tu baru kita sambung kerja kita yang lain. Betul. Kalau awak tengok saya punya lagi banyak. Awak ada berapa tab? Kalau rasa awak ada 15, 20, itu perkara biasa. Saya Google Chrome saya ada dekat 50 ke 100 tak pernah tutup tab saya. Dan memang saya tak pernah tutup sebab saya risau saya nanti bila dah nak cari balik saya tak jumpa. Jadi saya biarkan. Saya punya tu. Shopee saya dekat 10, 20. Okay. Cuba awak tengok kat awak punya tab performance tu. Atas ada tab performance. Tu performance. So dekat sini kita boleh baca. So awak tengok memori awak tu, yang awak dah tambah berapa gig tu memori awak tu? 8 gig. Okay. Awak tengok 8 gig memori awak tu. 8 gig memori awak tu awak pakai sekarang ni 7.2.
Nak penua tu. So berkemungkinan yang banyak makan dekat situ adalah you punya apa tadi? Buka balik processor tu. Cuba tengok kat memori tu. Yang memori kan ada column memori tu. Cuba tengok paling banyak mana pakai. Cuba awak tengok dekat yang orang punya Google Chrome. Lightroom Cuba tengok Google Chrome tu. Nampak? Dia tak jalan tapi dia makan. Nampak? Nah. That's why maksudnya awak maybe kena tutup Lightroom tu dulu. Tutup Google Chrome dulu. Lepas tu jalan Lightroom balik. Lepas tu cuba tengok macam mana. Photoshop pun buka. Mak ai. Okay, tak apa. Alright, okay. So cerita dia macam tu lah. So nanti maybe selalunya sebab Lightroom ni memang banyak makan processor dengan RAM sikit. So selalunya buka satu je lah, buka Lightroom saja, yang lain tutup. Lepas tu dah habis settle, lepas tu baru buka yang lain juga. Alright. Okay, Syafinas tadi Syafinas. Ya, untuk noise tadi awak kena pergi dekat detail. Dekat detail nanti awak akan nampak lah dekat mana yang dia punya tu. Boleh tak Syafinas? Okay, alright. Okay, tak apa. Alright, okay. So far ada soalan tak tentang kita punya kelas, a very slight simple kelas untuk kita punya Adobe Lightroom? Ada? Tak ada Aina okay Aina? Okay, right. Okay, kena cuba tau. Tak cuba nanti risau saya nanti kan. Okay, so sekarang ni saya dah ajar awak macam mana nak edit gambar sikit. So saya rasa saya dah boleh release lah soalan-soalan untuk awak buat assignment dan juga final project. Okay, boleh? So bila nak hantar gambar tu nanti edit lah sikit, auto lah sikit. Janganlah hantar gambar pure. Tapi kalau boleh dapat pure daripada kamera, alhamdulillah. Okay. Tapi kalau rasa tak boleh pure daripada kamera, dapat seakan-akan dan auto sikit pun tak apa. Tapi selalunya assignment 1 2 tu saya jarang lah bagi yang ada edit ni. Selalunya saya akan minta bila yang ada edit tu apabila ada dalam final project yang akan nak kena edit. Okay, boleh? Boleh guys? Alright, okay, alhamdulillah. Error? Tak boleh juga? Okay, tak apa. Kalau macam tu nanti awak restart balik awak punya PC, restart awak punya laptop. Lepas tu awak buka balik awak punya Adobe Lightroom je. Cuba tengok nanti macam mana. Alright, okay. Alright. InsyaAllah boleh, saya rasa. Sebab RAM 8GB tu sebenarnya dah cukup lah tu. More than enough lah. Saya punya pun macam awak agak 8GB RAM juga saya punya ni. Laptop saya ni. Tak ada kot. Jarang lah software selalunya okey, tak ada masalah. Cuma Lightroom tu macam saya beritahu, saya cakap lah, dia memang akan makan space lah. Lightroom, Adobe Premiere, this yang high intensity graphical ni memang dia akan ada masalah sikit lah. Yang glitch tu lah, macam tu lah selalunya orang tu. Alright, okay. So saya dah tinggalkan link untuk awak isi awak punya attendance. Kalau tak ada apa-apa, on Friday nanti kita akan sambung balik dengan yang ada 2-3 lagi untuk kita punya editing tu dekat kita punya software tu, half toning dengan spesifik lah kalau kita nak buat. Dan lepas tu kita tengok apa yang kita boleh adjust lagi. Alright, okay. Yang tu nanti saya akan bagi gambar special, gambar lain lah, sebab gambar yang hari tak boleh buat half toning. Okay, half toning pula, sorry, split toning. Kita tak boleh buat split toning. Alright, okay. Right, okay. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu saja kelas untuk kita hari ni. Kita jumpa back on Friday. Boleh? Alright, okay. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu saja. Thank you. Assalamualaikum. Sama. Apa? Tak, saya kesorangan di sini. Tak ada orang.
Saya ramainya umat kat sini kan. Alamak, PC kan. Ya, siapa tadi? Aina. Allah. Syafinas, okey